Antara paparan menarik hari ini, tiada lagi lompat parti di Sabah. Pembangkang gagal sabotaj kerajaan di Dewan Rakyat. MCA dan MIC mula ugut DAP di Pulau Pinang. UMNO bergolak sekiranya pemimpin paksa ahli undi DAP. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan golongan ulama diseru agar berani membuat teguran kepada kerajaan demi mengangkat martabat umat dan negara. Beliau berkata kerajaan sedia mendengar teguran tersebut selagi mana ia dibuat baik, bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Ulama boleh tegur dengan baik, menghormati dan mendampingi supaya dapat diperbaiki. Itu yang ditekankan oleh kedua-dua ulama. Bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Iaitu, dan bila pemimpinan pula, bila dengar ulama yang bercakap dengan ikhlas dan berani menegur dan diterima dengan baik teguran itu dan menjawab dengan baik. Beliau menambah bahawa ada kalanya kerajaan tidak dapat melaksanakan teguran membina tersebut kerana keadaan sosiopolitik tertentu. Dalam ucapan penutup, Anwar turut berkata, Habib Umar dan ahli Jumaah tahu bahawa Parlimen sedang bersidang ketika ini. Atau seringkali kita berucap, orang yang mendengar. Tetapi dalam majlis seperti ini, kita bercakap pendek dan kita mendengar banyak. Terutama daripada ulama-ulama besar yang tidak mudah untuk bawa kunjungan ke Malaysia. Ada hal-hal yang kadang kita setuju tapi tidak mungkin laksanakan segera kerana keterbatasan di negara kita, dan tahap kefahaman umat juga satu hal. Jadi kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu ditafsirkan berbeza dan bukan kerana satu uslub atau itijahat dalam politik ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita di landasan yang baik. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sabah Pindaan 2023 yang melarang wakil rakyat melompat parti. RUU itu mendapat sokongan melebihi majoriti 2/3 ahli Dewan selepas ia dibentangkan oleh Ketua Menteri Haji Jino dengan 75 adun menyokong manakala 4 tidak hadir. Berdasarkan perkara 43 Perlembagaan Negeri Sabah, sebarang pindaan terhadap perlembagaan memerlukan sokongan majoriti lebih 2/3 daripada adun Sabah pada bacaan kedua dan ketiga usul tersebut. Pada bacaan kali kedua RUU itu, Ketua Pembangkang Muhammad Syafiq Afdal bangun mencadangkan supaya undi belah bahagi bagi pasal 2 RUU tersebut, iaitu pasal itu bertujuan menggugurkan perkara 6/7 dalam perlembagaan tersebut. 4 pasal dalam RUU itu diluluskan dengan suara terbanyak, manakala undi belah bahagian bagi pasal 2 itu disokong 61 adun yang bersetuju perkara 6/7. Bagi bacaan ketiga RUU itu, seramai 75 adun menyatakan sokongan, manakala 4 tidak hadir. Menjelas lanjut, Haji J berkata sejak pilihan raya umum ke-14 pada 2018, tiada sebuah parti politik yang memperoleh majoriti untuk mentadbir negeri, dan sejak itu kerajaan negeri ditadbir oleh gabungan parti politik. Kita tidak lagi perlu susah hati mengenai adanya adun-adun yang akan berpindah parti atau melompat di masa akan datang di negeri Sabah. Dan ini juga selaras dengan pindaan perlembagaan ataupun anti lompat yang diperkenal di peringkat persekutuan. Dan saya yakin rakyat dan semua parti-parti politik amat bersetuju, dan daripada sokongan yang kita dapat tadi pun semua parti-parti politik dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri menyokong Sementara itu, beliau berkata pindaan perlembagaan hari ini tidak melibatkan adun dilantik kerana mereka tersebut tidak dipilih pada pilihan raya oleh rakyat dan tidak mempunyai kawasan yang diwakili. Sabah mempunyai seramai 79 adun dengan 73 daripadanya dipilih menerusi pilihan raya manakala 6 dilantik. Cubaan pembangkang untuk menolak usul yang dibawa kerajaan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini tidak kesampaian apabila mereka gagal memperoleh majoriti dalam undi belah bahagian. Undi belah bahagian itu menyaksikan sejumlah 83 ahli parlimen menyokong usul tersebut, manakala 52 ahli parlimen tidak bersetuju. Seorang tidak mengundi serta sejumlah 86 ahli parlimen tidak hadir. Usul tersebut adalah untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini
tidak ditangguhkan sehingga rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023 dan rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023 selesai dibahas serta diputuskan seperti yang termaktub dalam aturan urusan mesyuarat. Ia dibawa oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Unggal Anak Kumbung. Berikutan keputusan itu, Timbalan yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Datuk Ramli Muhammad Noor, memutuskan di bawah perkara 12-1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, usul yang dibawa ugat dipersetujui. Terdahulu Ketua Whip Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bangkit bagi menolak usul yang dikemukakan ugat dan bertanya adakah kerajaan mempunyai rang undang-undang lain yang akan dibawa pada persidangan Dewan Rakyat kali ini. Beliau berkata mengikut aturan urusan mesyuarat, hanya berbaki 2 rang undang-undang lagi yang akan dibentangkan dan diputuskan. Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang turut bangkit pula mencadangkan agar persidangan hari ini diteruskan dengan usul persendirian yang dikemukakan ahli-ahli parlimen sekiranya kesemua urusan kerajaan telah selesai. Ramli kemudian membuat keputusan menempohkan mesyuarat Dewan Rakyat itu selama 10 minit dan lonceng dibunyikan bagi memberi peluang kepada wakil rakyat yang berada di luar Dewan untuk kembali semula untuk proses undi belah bahagian. Situasi kembali menjadi kecoh apabila ahli parlimen pembangkang mendakwa terdapat beberapa ahli parlimen kerajaan masuk ke Dewan selepas pintu diarah tutup. Pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kun Yeow berkata, Parti MIC dan MCA Pulau Pinang telah meminta beberapa kerusi untuk ditandingi dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata permintaan itu dibuat dalam mesyuarat antara PH dan Barisan Nasional Pulau Pinang pada 20 Mei lalu. Menurutnya bagaimanapun rundingan mengenai kerusi masih dijalankan dan keputusan muktamad belum dibuat. Katanya pada mesyuarat pusat dan negeri, mereka MCA dan MIC mula membuat permintaan kerusi. Itulah tujuan rundingan. Kita perlu dengar apa outcome dan pandangan masing-masing. Rundingan masih berjalan dan orang yang bertanggungjawab akan umum keputusan setelah rundingan selesai. Pada peringkat ini, apa yang boleh dikatakan cuma cadangan mana-mana parti. Cuma kali ini, mesyuarat kali kedua baru-baru ini dihadiri oleh UMNO, MIC dan MCA. Mesyuarat rundingan seterusnya akan diadakan dalam minggu ini juga, iaitu di peringkat negeri dan pusat. Kata beliau, semua butiran mesyuarat akan dilaporkan kepada pusat walaupun keputusan belum dibuat. Katanya semua dapatan negeri akan dilaporkan ke pusat sama ada sudah selesai atau masih belum mencapai persetujuan. Semua kita akan laporkan, selepas itu kita akan tunggu keputusan atau arahan seterusnya daripada pusat. Rundingan ini membabitkan 2 gabungan iaitu Pakatan Harapan dan gabungan BN yang mana pegangan PH sudah pun diumumkan dengan prinsip agihan kerusi berdasarkan pada parameter ditetapkan termasuk kerusi dimenangi kekal dengan parti yang menang. Sebaliknya, BN ada pandangan mereka. Oleh itu, berdasarkan ketetapan 2 gabungan berlainan, maka kita cuba bawa kedua-dua gabungan untuk mencapai satu persetujuan. Masing-masing ada pandangan. Sebelum ini, Pengerusi UMNO Pulau Pinang, Datuk Musa Sheikh Fadzil, mengesahkan perbincangan mengenai pembahagian kursi antara UMNO dan PH Pulau Pinang belum dimuktamadkan walaupun perjumpaan telah diadakan. Perjumpaan kedua di pejabat PH Pulau Pinang itu diadakan pada 20 Mei lalu. PH dan UMNO Pulau Pinang sebelum ini mencapai persetujuan untuk tidak bertanding sesama sendiri pada PRN akan datang. Ketetapan itu dicapai dalam pertemuan rasmi kali pertama yang diadakan antara 2 gabungan parti itu di negeri ini pada 2 Mei lalu. 3 minggu lalu, Kun Yeow mengumumkan bahawa BN akan diberi peluang untuk mempertahankan 2 kerusi penyandangnya di Pulau Pinang pada PRN ini. Kata beliau, keputusan dalam mesyuarat jawatankuasa eksekutif DAP Pusat yang diadakan pada Rabu 2 minggu lalu memutuskan bahawa semua kerusi akan kembali kepada parti penyandang masing-masing. Beliau menambah berdasarkan prinsip yang dipersetujui iaitu semua kerusi akan kembali kepada parti penyandang. PH tidak akan meminta kerusi-kerusi berkenaan daripada UMNO atau BN. Majlis Kerja Tertinggi UMNO memberi amaran sokongan yang mampu diraih parti itu akan terhakis jika pemimpinnya berterusan membuat desakan melampau kepada ahli mereka untuk mengundi calon DAP dalam pilihan raya negeri nanti. Ahli MKT UMNO Isham Jalil berkata, meskipun UMNO bersama DAP dalam membentuk kerajaan perpaduan, beliau mengakui kesempatan itu dikatakan mampu memberikan kelebihan kepada parti berkenaan. Namun begitu, beliau berkata dalam masa sama, hati akar umbi UMNO juga masih perlu dijaga. So kalau kita punya base tu kita hilang dan base ni memang tak nak undi PH. Dia undi ni dia pergi pada Perikatan Nasional dan maksudnya kita pun in trouble dan kerajaan perpaduan ni pun in trouble.
Mengulas lanjut mengenai PRN, Isyam yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO menyifatkan pilihan raya bagi 6 negeri tidak lama lagi begitu mustahak kerana ia ibarat isyarat kepada kerajaan perpaduan. Jika uji kaji menerusi pembentukan kerajaan perpaduan yang dianggotai Barisan Nasional Pakatan Harapan dan parti lain tidak berjaya, dia mengakui ia umpama satu musibah. Mengenai potensi DAP menang pada PRN nanti, Isyam berpandangan bekas seteru itu mampu berbuat demikian di kubunya tanpa undi simpati daripada ahli UMNO. Bagaimanapun beliau menyuarakan kebimbangan jika kerusi majoriti orang Melayu ditandingi PKR, UMNO, Parti Amanah Negara boleh memakan diri sekiranya pengundi bukan Melayu tidak menjalankan tanggungjawab dengan berkuang mengundi. Sebab kawasan PKR dan PAN ni, dia bergantung yang kursi yang sedia ada di menang, dia bergantung pada pengundi Cina. Kalau pengundi Cina tak keluar, dia bermasalah. Dan dulu dia lawan dan kita punya undi pula di kawasan-kawasan campuran ini, kita bergantung pada undi Melayu. Tapi dulu orang Melayu undi kita sebab kita lawan PH. Dia tak suka PH. So dia undi kita. So dinamik ni macam mana kalau sekarang ni kita dengan PH, orang Melayu tu nak undi kita lagi ke tidak? Itu kita kena fikir betul-betul tu. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.